آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 7, baris yang ke-7 daripada atas. Muka surat 7, baris ke-7 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya ta'ala bahawasa Allah subhanahu wa ta'ala, tiada baginya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tiada baginya bagi Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan yang menyengutui akan Allah padanya, pada perbuatan menyengutui oleh yang lain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekutu ini, sekutu Allah subhanahu wa ta'ala pada perbuatan oleh yang lain daripada Allah dinamakan kam muttasil pada af'al, pada perbuatan. Kam berbilang, muttasil yang berhubung dengan makna satu perbuatan berkongsi, bersyarikat, bekerjasama pada satu perbuatan. Itu muttasil, yang berhubung. Kam berbilang pada af'al, pada perbuatan. Berbilang pada perbuatan yang muttasil, yang berhubung dengan makna satu perbuatan berkongsi, bersyarikat, sekali buat. Itu muttasil pada af'al, pada perbuatan. Di hadapan munfasil pada af'al. Munfasil ni berasing-asingan, dengan bahawa berasing-asing tagan. Hak tu perbuatan Allah, hak sebahagian lagi tu perbuatan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggilkan munfasil, berbilang. Pada perbuatan tukang buat berbilang, bukan Allah saja, tapi munfasil. Mana apa munfasil? Bercerai. Apa makna bercerai? Berasing-asing kerja. Kerja Allah, tidak berkait dengan makhluk Allah. Kerja makhluk Allah tidak berkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dipanggil kam munfasil. Berbilang tukang buat, tapi munfasil, bercerai, berasing-asing kerja masing-masing. Kam muttasil, berbilang tukang buat, muttasil, berhubung dengan bahawa bekerjasama perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk pada satu kerja. Satu kerja, bukan asing-asing kerja, hanya bekerjasama. Itu kam muttasil, berhubung dengan makna berkongsi,
bekerjasama pada satu perbuatan. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya bagi Allah perbuatan yang menyengutui akan Allah padanya pada perbuatan. Tiada bagi Allah perbuatan yang mengutui oleh yang lainnya. Ini makna bagi wahdaniyah, keesaan pada af'al. Jadi wahdaniyah, keesaan pecah 3. Keesaan pada zat, keesaan pada sifat, dan yang ketiganya keesaan pada af'al. Jadi keesaan pada zat didatangkan dengan 2 makna. Keesaan pada sifat didatangkan 2 makna. Ini nak masuk pula apakah makna keesaan pada af'al, keesaan pada perbuatan. Keesaan pada perbuatan 2 makna juga. Keesaan pada perbuatan 2 makna juga. Yang mana minggu lepas masuk dah di makna keesaan pada perbuatan ni, tapi jadi panjang cerita bab penekanan berkaitan dengan keesaan pada perbuatan. Keesaan pada zat Tuhan satu, orang Islam tetap dah. Keesaan pada sifat Allah satu bagi tiap satu sifat, itu tetap dah. Ini hak keesaan pada perbuatan. Yang mana sebagian saya sebut melepaslah kita orang duk ngaji semua ni bab keesaan pada perbuatan ni, alhamdulillah. Cuma kita ni biasa apa peringkat kita sebut mengelepas, boleh bercerita, boleh menjelaskan, boleh menghurai. Mana kalau orang tanya sikit-sikit pun kita boleh cerita. Banyak-banyak mungkin tak boleh, tapi kurang-kurangnya boleh cerita. Kalau tanya sikit-sikit boleh jawab. Kalau banyak-banyak tu mungkin tak boleh jawab pun orang lagi dah. Tapi kurang-kurangnya kita boleh bercerita, boleh buka cerita. Jangan hanya setakat untuk pegang kita simple sahaja dalam bab akidah ni. Nak soal, nak kawai banyak memang dilarang. Faham, pegang. Kejap di akidah kita, tak gerak doktor je. Yang kita duduk mujahadah siang malam ni adalah dalam bab amal ibadah. Waktu duduk mujahadah, bab pegangan, tak gerak dah. Kita pegang keesaan Allah pada perbuatan dengan makna sekasarnya, ke semua perbuatan yang berlaku hanyalah perbuatan Allah. Itu cara kasar. Jadi 2 makna ni. Tapi secara kasar keesaan pada perbuatan, kita sebut tadilah keesaan pada zat 2 makna, keesaan pada sifat 2 makna. Tapi keesaan pada zat sama ialah keesaan pada zat Tuhan satu. Keesaan pada sifat Tuhan satu bagi tiap satu sifat kekal aja. Saya kasar. Keesaan pada perbuatan 2 makna. Tapi kalau ambil cara kasar kok, keesaan pada perbuatan satu pada perbuatan dengan bahawa Allah jua yang melakukan segala-gala perkara. Itu makna dia. Hanya Allah yang beri bekah, hanya Allah yang buat, hanya Allah yang menjadikan, hanya Allah yang mengadakan, hanya Allah. Selain daripada Allah, yakni makhluk, tidak beri bekah sama sekali. Itu keesaan pada perbuatan. Cara kasar dia, macam rekah dia. Jadi berkaitan dengan pegangan, kita faham, kita pegang sekalian perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah, makhluk tak bekah sama sekali. Bukan kalau kita kata dalam kitab-kitab, kadang-kadang kita kata tiada bagi selain daripada Allah perbuatan seperti perbuatan Allah. Tidak apa nak bagi kata tu. Tidak ada bagi makhluk perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Tak ada. Makhluk tak ada perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah. Kenapa dia kata yang kata gitu? Kerana beri faham bahawa selain dari Allah ada perbuatan juga. Cuma perbuatan selain dari Allah ni tak serupa dengan perbuatan Allah. Tu batil seumpama tu. Sekarang tidak ada bagi makhluk perbuatan yang sama dengan perbuatan Allah.
Berarti makhluk ada perbuatan juga. Cuma perbuatan makhluk tak sama dengan perbuatan Allah. Tu salah. Sebab apa? Sebab hanya Allah al-khaliq lil af'al kulli. Allah yang menjadikan segala-gala, termasuk perbuatan makhluk pun Allah yang buat. Jadi hakikinya perbuatan makhluk tak ada. Ada ni. Kita cakap tu kalau faham molek tak apa. Perbuatan makhluk tak sama dengan perbuatan Allah. Tapi sini dia ada timbul salah faham juga ni. Makna apa? Makna makhluk ada perbuatan sendiri, tapi tak sama dengan perbuatan Allah. Walah perbuatan makhluk itulah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sebab yang perbuat hanya Allah. Ini keesaan pada perbuatan. Yang perbuat hanya Allah. Lepas tu perbuatan makhluk, tak ada lah perbuatan makhluk. Ada ni. Jadi ada yang kita tak diperingat gitu, takut kita salah faham. Tapi memang kita cakap kita ada perbuatan, kita ada pilihan dan perbuatan. Itu memang pegangan kita dah, kita ada pilihan dan perbuatan. Cuma tidak katanya perbuatan makhluk tidak serupa dengan perbuatan Allah. Tak boleh kata gitu. Perbuatan makhluk tidak serupa dengan perbuatan Allah. Takut jadi bawa salah faham. Perbuatan makhluk suku sakat, perbuatan Allah suku sakat. Tapi perbuatan makhluk tak berkah. Perbuatan makhluk tak sama dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah menjadikan. Perbuatan makhluk tidak berkah. Walah bukan perbuatan makhluk tak berkah sahaja. Bukan perbuatan tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat tak berkah. Dia ada dua situ kan? Dia ada dua. Sama, satu kita perbuat, satu jadi. Mana ni? Satu kita bergerak untuk buat, satunya jadi berhasil kita buat. Bukan kata perbuatan kita tak berkah. Diri perbuatan kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu. Ini hakiki dia lah. Tapi kalau cakap kita ada perbuatan kita tak berkah, tapi kena faham molek lah. Bukan setakat tak berkah tu je, bukan setakat berhasil tu je Tuhan buat. Diri perbuatan kita pun perbuatan Allah. Sebab hanya Allah yang perbuat segala-gala perkara. Itu keesaan pada perbuatan. Faham molek, pegang. Lepas tu jaga pula akidah ahli sunnah nak beza dengan Jabariyah Qadariyah. Yang kita duk mujahadahnya siang malam amal ibadat. Lepas tu kita duk mujahadahnya taat zahir, taat batin, tinggal maksiat zahir, tinggal maksiat batin. Hak tu kita duk mujahadah. Hak bab pegangan ni, hak ni solid dah ni. Tetap dah ni. Sahih, tahqiq, jelas kejap dah duduk sini. Pegangan kita. Cukup tu. Hak kita ngaji memang gitu dah. Cuma hak tu sebutnya biar kita boleh menghurai. Itu tambahan tu fardu kifayah tu. Mana untuk kitanya sahih dah pegangan kita, tak ada timbul dah. Jap mengaji bab keesaan pada perbuatan ni saya jadi macam waswas dah. Pegangan saya ni macam mana ni? Itu penyakit besar. Kalau duduk waswas, rasa curiga dah pegangan saya, itu masalah besar. Dalam bab pegangan tak ada. Sebab apa? Kita sahih dah, kita pegang gitu lah. Duk ulang-ulang keesaan pada perbuatan. Gitu saya pegang. Mari siapa pun ulang keesaan pada perbuatan, ulang qada-qada, gitulah saya pegang. Mana ni? Kalau timbuk saya jadi was-was pegangan saya. Jadi takut pula saya pegang saya betul ke salah. Masalah lalu. Dah ada timbuk ni. Dah ada timbuk. Hak kita takutnya pegangan saya ni kuat ke tak? Tu timbuk tu. Takut jadi pegangan saya ni betul ke tak? Masalah besar tu. Mana kalau kita dengar orang cakap gitu kat kena pegang lah. Jangan duduk tetangga tu dalam bab pegangan. Orang duk ulang bab keesaan pada perbuatan, duk ulang qada-qada. Hak tu hak sini kita dah nanti orang cerita pun. Kita ngaji sama-sama duk sini dah tu. Orang main ngajar keesaan pada perbuatan, hak duk sini dah kitanya. Orang duk main ngajar bab qada-qada, duk sini dah. Tak ada timbul curiga, waswas tak ada dah. Tapi kalau timbul curiga waswas, bermasalah. Mana akidah dia tak jelas. Masalah. Betul kata kalau dengar cakap gitu, kita awak kena ngaji molek. Biar siapa tahqiq jelas, sahih, pasti.
Hak kita duk pegang sini ni akidah sebenar. Kalau main duk was-was curiga dengan orang ngajar tu, masalah tu. Tak lepas. Ni sama kita ni. Tapi kalau mengadu pada orang ngajar putupan kata, ya sungguh majuk cerita apa jadi curiga dengan orang. Dia tak mesti cerita pula dah. Tu nak menipu. Nak menipu diri sendiri orang panggil. Nak menipu orang ngaji. Sebab dia pun anda nak cerita kau. Jadi bila orang ngadu, dia bila cerita bab qada saya dia curiga dah pegang. Oh ya sungguh. Cerita kakak sudah mana? Jalan mudah ada kan? Ni nak menipu orang panggil. Sebab tu kalau kita orang ngajar pula, orang ngadu kita gitu, kita kena gosok molek dah tu. Jangan dalam bab pegangan. Ni kena sahih masing-masing dia akidah. Orang ngajar tu ngajar bab apa? Ngajar bab keesaan pada perbuatan dah. Memang kita dah lah tu nya. Dah ngajar tu apa tu? Ngajar bab qada. Dah apa benda lagi ni? Apa benda lagi? Kenapa dia jadi curiga? Curiga tu apa tu? Masalah besar tu. Bukan kita nak menipu dia pula. Itulah ngajar payah sangat. Kakak sudah Tuhan kuasa. Tuhan kuasa sudah lah. Yelah Tuhan kuasa setakat mana? Alah, hak buat besar-besar nak Tuhan lah. Hak cek-cek nak kita. Hak tu panggil syirik. Ni timbul was-was pegangan sebab memang bermasalah. Ada ni. Kita hanya cerita tadinya boleh kita menghurai ataupun tidak. Allah dia kat nak ngaji tapi kalau suruh cerita kita tak pandai. Hak tu. Ada ni. Hak tu hak tak pelik hak tu. Tapi hak duduk sini, hak duduk sini nanti belajar sama-sama dah kita duk pegang ni. Apa benda yang kita dah. Jak budak lagi orang tua duk ajar kitanya keesaan pada perbuatan, ke semua perbuatan yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Duk ngaji dekat sifat 20 tapi bukan ngapal sifat 20, ngaji molek dah. Huraian sifat wahdaniyah, sifat qudrah, sifat iradah, sifat ilmu, biar kemah molek. Ni dia akidah. Tak ada timbul dah saya jadi was-was, saya jadi curiga, pegangan saya betul tak betul, tak ada timbul seumpama tu. Kalau bab pekoh, puasa susah dah bab pekoh ni. Warna semayang saya nama kening. Tu pun kena beringat juga tu sebab itu tiang agama. Tapi kadang-kadang bab pekoh ni dah kita ngaji kadang-kadang orang ni ajar mazhab ni, orang ni ajar pandangan ni. Jadi mungkinlah tu bab pekoh dah pelik. Tapi bab semayang pun kalau boleh nak jelas lah tu tiang agama, tapi dah pelik dalam bab pekoh ni. Tapi kalau dalam bab pegang tak ada. Jadi kena solid tu dia akidah ni. Solid dunia akidah ni terutama sekali keesaan pada perbuatan, keesaan pada zat, keesaan pada sifat. Yang ketiganya keesaan pada perbuatan. Macam saya sebut dalam minggu lepasnya, di keesaan pada perbuatan ni lah yang banyaknya tergelincir, termasuk di kalangan mereka-mereka yang tidak disangka jahil juga di kalangan orang agama. Baik ni keesaan pada perbuatan walaupun secara sepitah lalunya mudah aja. Tapi kalau dah tak ada. Apa payahnya keesaan pada perbuatan? Kalau kita sebut kok makna secara kasar, keesaan pada perbuatan sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah sahaja yang perbuat. Hanya Allah saja sebagai Khalik. Hanya Allah Khalik yang menjadikan, yang buat segala-gala. Selain daripada Allah dia panggil makhluk belaka. Selain daripada Allah dia panggil makhluk. Gerak diam kita pun makhluk, berkelip mata kita pun makhluk, bergerak nadi kita pun makhluk. Siapa yang buatnya? Allah sahaja sebagai Khalik yang melakukan segala perkara. Ini makna keesaan pada perbuatan. Kena faham situ dulu, keesaan pada perbuatan dengan makna yang perbuat hanya Allah. Yang perbuat hanya Allah. Khalik hanya Allah Subhanahu wa taala. Khalik hanya Allah Subhanahu wa taala. Minggu lepas duk baca semua dah ayat tu. Mana balik ngapa ke dah? Ayat minggu lepas tu. Surah Al-An'am ayat yang ke-1-2 tu. Zalikumullahu rabbukum
La ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Demikianlah sifat-sifat dan kekuasaan ialah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Rabbukum, Tuhan kepada kamu. Rabb, Allah ni Rabb. La ilaha illa huwa, tiada sembahan yang sebenar melainkan ia, melainkan Allah. Jadi dalam ayat itu didatangkan Allah sebagai Rabb, didatangkan Allah sebagai ilah. Rububiyah, uluhiyah ada di situ. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai ilah. Cuma terjemahan kitanya main duduk Tuhan belaka. Allah pun, Rabb pun Tuhan, ilah pun Tuhan, akhirnya Allah pun Tuhan. Allah asma' bagi Tuhan. Tapi ada kata gitu tu. Dengar dia kalau pelik pula. Ada orang ajar dia kata Allah tu Tuhan, salah. Allah bukan Tuhan, Allah nama bagi Tuhan. Dan akhirnya kita Allah Tuhan, Rabb Tuhan, ilah Tuhan. Sama tiga tu. Allah Tuhan, Rabb Tuhan, ilah Tuhan. Gitu ya. Akhirnya Ar-Rahman nama bagi Allah. Ar-Rahman nama bagi Allah. Lepas tu Ar-Rahim nama bagi Ar-Rahman. Gitu. Dah Ar-Rahim nama bagi Allah juga. Ar-Rahman nama bagi Allah. Lepas tu Ar-Rahim nama bagi Ar-Rahman. Dah Ar-Rahim nama bagi Allah juga. Dah Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim bukan asma' dah ke tu. Jadi Allah ni tak ada, bukan asma' dah, bukan nama dah. Allah Tuhan. Allah nama bagi Tuhan. Jadi Allah Tuhan, Rabb Tuhan, ilah Tuhan. Rabb, rububiyah, Tuhan yang hakiki, Tuhan yang sebenar, yang menjadi, yang mencipta, yang mengatur, yang menyusun, itu Rabb. Bila Allah sebagai Rabb, qada qadar hak dia belaka, itu Rabb. Kemudian la ilaha illa huwa, tiada ilah, tiada sembahan yang sebenar melainkan ia. Ilah ni sembahan yang sebenar, al-ma'budu bihaqqin. Sembahan yang sebenar yang kita biasa terjemah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Itu makna ilah tu. La ilaha illallah kita biasa terjemah dengan tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Jadi panjang tu. La, tiada, ilaha, Tuhan yang disembah dengan sebenar. Ialah tu makna ilah tu. Ilaha makna sembahan yang sebenar. Sembahan yang sebenar ni pastilah bersifat dengan istighna. Sembahan yang sebenar ni pastilah bersifat dengan iftikar. Bila sembahan yang sebenar bersifat dengan iftikar, sekalian berkehendak kepada ilah sembahan yang sebenar ni, pastilah ilah sembahan sebenar bersifat dengan iftikar ni yang menjadikan segala-gala perkara. Pastilah Allah Tuhan sebagai sembahan yang sebenar yang bersifat dengan iftikar, pastilah makhluk tak bekah sama sekali. Itu mari daripada sifat iftikar tu. Apa iftikarnya? Sekalian berkehendak kepada Allah. Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Kenapa sekalian berkehendak pada Allah? Sebab Allah yang menjadikan segala-gala. Kenapakah yang lain berkehendak kepada iftikar? Kerana yang lain makhluk tak bekah sama sekali. Tu masuk pula kepada iftikar, makna ilah sembahan yang sebenar. Jadi makna kalau berpegang ada perbuatan yang lain selain perbuatan Allah, lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai ilah. Kalau ada perbuatan yang lain, walaupun sekecil-kecil perbuatan yang bukan perbuatan Allah, maka Allah bukan Rabb, Allah bukan ilah. Allah Rabb Tuhan macam mana? Ada perkara bukan perbuatan dia. Allah sembahan sebenar macam mana? Sebab perkara yang bukan Allah buat, maka tidak iftikar, tidak berkehendak kepada Allah sebagai ilah sembahan sebenar. Lucu sifat iftikar Allah, maka lucu Allah sebagai sembahan yang sebenar. Kalau ada perbuatan yang lain yang bukan perbuatan Allah, lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai ilah. Allah bukan Rabb, Allah bukan ilah. Kita semayang, sembah siapa? Sembah Allah.
Sembah apa Allah? Allah bukan Rabb, Allah bukan ilah. Sebab perkara ni berlaku bukan Allah yang buat. Ini bagaimana? Sembah Allah tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah ni sebagai Rabb, Allah ni sebagai ilah, khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Tengok. Hanya Allah yang menjadikan segala-gala perkara. Hak ni keesaan pada perbuatan. Ini jugalah pembicaraan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kaedah sifat 20 dimulai dengan pembicaraan wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Kemudian keesaan pada perbuatan, hanya Allah Ta'ala yang perbuat segala-gala. Allah mana? Allah yang bersifat dengan sifat kudrah. Sifat yang ketujuh, sifat kudrah. Sifat yang ketujuh nanti, sifat kudrah. Allah sifat kudrah yang melakukan segala-gala perkara. Allah melaku segala perkara ni buat gitu dah. Allah telah menentukan, telah menetapkan, telah memutuskan segala-gala kepada azal. Allah mana? Allah yang sifat dengan iradah. Habis sifat kudrah, masuk sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah menetap iradah ni selaras dengan pengetahuan Allah. Apa yang Tuhan tentukan, itulah hak Tuhan tahu. Disusuli sifat yang ke-9, sifat ilmu. Kemana? Wahdaniyah, kudrah, iradah, ilmu. Kemah lalu dah. Iradah ilmu pergi pada pembicaraan qada, ketetapan Allah, ketentuan Allah pada sedia kala. Allah mana? Allah yang bersifat dengan iradah selaras dengan sifat ilmu Allah. Allah telah menentukan segala-gala kepada azal, maka tidak ada ketentuan yang tergantung. Tidak ada. Yang ketentuan yang tergantung catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala yang memerintahkan malaikat catat dan kadang tergantung. Tapi kita duk cerita ni hak azali ni, di iradah ilmu azali, semuanya mubram, putuh belaka dah. Sebab apa? Akidah kitanya Allah telah mengqadakkan, telah menentukan, telah menetapkan segala-gala perkara pada azal. Maka tak ada yang tergantung. Kemudian ketetapan Allah pada azali mustahil berubah sama sekali. Kalau ketetapan Allah berubah, di manakah duduknya sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Mustahil sama sekali ketetapan Allah berubah. Hak kata berubah tu catatan malaikah di Lauh Mahfuz. Ni kita bicara hak azali. Kena letak molek pula. Ketentuan azali, catatan malaikat di Lauh Mahfuz, catatan di budak umur 4 bulan dalam perut ibu. Ni 3 ketentuan ni kena letak molek ni, 3 ni. Ketentuan azali hak rukun iman yang ke-6. Rukun yang ke-6 macam mana? Beriman dengan ketentuan yang dicatat oleh malaikat di Lauh Mahfuz. Rukun yang ke-6. Mana rukun yang ke-6? Ketetapan Allah yang tercatat di Lauh Mahfuz, gitu. Ketentuan Allah yang tercatat di budak umur 4 bulan dalam perut ibu. Hukum yang kena kan? Ketetapan Allah pada azal. Ketentuan azali di iradah ilmu Allah nombor berang putuh belaka dah. Dah tergantung hak berubah. Ni cerita hak catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Tu kena tak molek tu. Hak ni pun kadang-kadang cap aduk dah. Catatan malaikat di Lauh Mahfuz yang qadim, yang azali. Dengar apa kejut? Macam mana pula catatan malaikat di Lauh Mahfuz yang azali? Ada ni. Tu. Kena faham hak mubra mu'alaq guna faham molek. Tu pergi pada iradah ilmu. Faham wahdaniyah, kudrah, iradah ilmu. Ni clear, dia duduk sini. Duduk sini clear. Tak gerak dah. Lepas tu guana iman kita kuat ke dak, mantap ke dah. Tu kita duduk muhasabah, duduk kira. Yang kita duduk kira, yang kita kena duduk muhasabah, duduk tafakur ni. Iman kita macam mana ni? Sebab apa? Sebab Tuhan beri nikmat, mudah lupa. Tak syukur kepada Allah. Ni dalam tak ada ni, tak kuat. Bukan tak ada, tak kuat. Tuhan uji sikit, Tuhan tarik nikmat, dah nikmat tak syukur. Tuhan tarik nikmat tu kau gelpo, sabar pun tak ada, redha pun tak ada. Ni alamat imannya lemah. Tu kita duduk bimbang
Kita duduk bimbang, kita duduk kira duduk ni. Imam ni. Semayang kita tak jangan tinggal. Puasa tak jangan tinggal. Kira-kira kita ni taklah berat sangat. Dosa-dosa besar tak pernah kita buat. Tipu-tipu orang tak pernah kita ni. Jadi sebab apalah Tuhan uji dengan nikmat, syukurnya tak timbul. Tuhan uji dengan balak, sabarnya tak timbul. Berapa balak je ujian. Senang bukan ujian. Boleh uji dengan senang. Uji dengan susah. Senang lagi besar ujian daripada ujian susahnya. Tuhan uji dengan, sebab itulah dia senang susah ni. Senang ada syukur, ada sabar. Susah ada syukur, ada sabar. Kita biasa senang syukur, susah sabar. Dah, senang dia ada syukur dan sabar. Syukurnya ke mana? Syukurlah. Terima kasih kepada Allah dengan menggunakan nikmat pada jalan hak Tuhan redha. Dan sabarnya kat mana? Sabarlah. Jangan selalu guna nikmat Tuhan ni. Dan nikmat kau luar, senang. Bila kau senang, nak buat benda lain ni kau mudah. Hari tu nak buat, tak cukup belanja. Nak sangat joli ni. Tapi dah belanja tak cukup, nak joli macam mana? Keluarga tak cukup makan. Sekarang ni senang dah. Niaga maju dah. Pembelanjaan keluarga cukup. Peluang nak joli ya. Sabar. Tu sabar tu. Lepas tu susah pula. Sabar. Palinglah kita sabarnya. Syukur kat mana pula? Tuhan uji dengan susah tu sebab Tuhan nak kifaratkan dosa kita. Tuhan nak angkat darjat kita. Syukur ni. Mana? Cuma nak ceritanya, kita ni muhasabah betul tu. Ni iman kita ni warna. Tebal ke tak tebal, kuat ke tak kuat, mantap ke tak mantap, kukuh ke tak kukuh. Hak tu. Adapun hak pegangan ni tetap ada waktunya. Tetap dah duk molek sini ni. Cuma macam cerita hak mula tadi lah. Bukan setakat kejap di akidah, tapi kita nak menghuraikan bab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ni ilmu tauhid ni, nama ilmu tauhid. Nama ilmu tauhid ada 8 nama, tapi masyhurnya ilmu tauhid. Ilmu suludin kadang-kadang sebut nama. Tapi masyhurnya dengan nama ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab asas pembicaraan sifat Allah adalah pembicaraan tauhid. Walaupun kita ngaji sifat tu 20 secara tafsil, secara satu-satu 20, tapi asasnya tauhid, sifat wahdaniyah. Bila Allah esa, pastilah Allah ada, tidak ada permulaan, kidam. Sebab apa? Sebab kalau Allah baharu, Tuhan hanya satu. Siapa nak buat Allah? Sebab tak ada Tuhan yang lain. Bila Allah Tuhan yang satu, pastilah Allah ada, tidak ada permulaan. Ambil dia wahdaniyah lah. Pergi pada sifat-sifat yang lain pun, mari daripada wahdaniyah. Sebab tu nama ilmu tauhid, ilmu mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pun sebut semua agama kita agama tauhid, kena mantapkan tauhid kita, benar-benar mengesakan Allah, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mensyirikkan Allah. Bunyi syirik tu takut memanglah, tak ada lah. Syirik lah paling besar sekali. Syirik lah orang tauhid. Kalau tidak tauhid, syirik. Syirik semua berhala, hak tu jelas-jelas. Syirik dalam bab pegangan zahir orang Islam, semayang puasa, tak sembah berhala. Tapi terkadang syirik pada pegangan, syirik pada persoalan perbuatan Allah. Atau habis tu. Kita cerita ni bab syirik syariat ni. Adapun cerita bab syirik ketinggian tu cerita lain. Tu cerita bab makam. Cerita bab makam, cerita bab syirik, bab ketinggian. Selagi ada selain Allah di hati, dia panggil syirik. Bukan syirik syariat kita ni. Bukan hak tu, bukan syirik berdosa tu. Syirik orang tak ada makam dia panggil. Tu cerita lain tu. Sekarang ni orang lajak kadang-kadang. Dia benda dalam ni, benda hak yelah lupa ke Tuhan, pegangan tetap dah keesaan pada perbuatan, kejap dah. Tapi hati lala lupa ni, dalam hati kita duk makhluk semacam. Dipanggil syirik. Syirik tu bukan syirik bab pegangan ni, bukan syirik syariat. Pada ni hati duk bergantung pada asbab aje. Duk gantung pada asbab.
Tapi pegangan kita ni asbab dari bekas semua Tuhan belaka. Tapi kenapa hati kita banyak bergantung pada asbab? Itu bagi kesyirikan. Kesyirikan ni bab ketinggian. Itu tak ada dosa. Itu cerita lain tu. Tapi tak ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk tangga ni mudah diperdaya oleh syaitan. Itu je lah. Ada mudah diperdaya oleh syaitan. Itu cerita bab lain tu. Jangan duduk mudah-mudah pula. Syirik cerita bab makan. Kita pergi syirik pada bab pegangan. Mudah mensyirik, mudah mengkafirkan. Kenapa makan pi perancang keluarga? Kerana bimbang, takut tak cukup makan. Sebab apa? Sebab tengah belajar lagi kahwin dah. Belanja pun takut tak cukup. Tak kahwin kan takut timbul fitnah lain. Maka berkahwin tengah-tengah belajar. Lepas tu dia pun merancang keluarga. Sebab apa? Sebab dia adalah alasan-alasan takut tak sempat nak belajar ke apa ke. Tapi dia antara alasannya kerana bimbang takut tak cukup belanja. Sebab tak kerja lagi. Ke mana? Hak nikah dalam belajar tu lah. Di antara sebabnya gitulah. Sebab apa? Sebab takut tak cukup makan. Ada orang ajar dia kata haram syirik kepada Allah. Allah senangnya dibubuh. Dah, Tuhan jamin dah rezeki kan? Tak takut ke Tuhan, tak takut kepada jaminan Tuhan apa lagi? Ni semua haram belaka ni. Syirik pada Tuhan belaka ni. Oh dia begitu. Ni masalah pula timbul gitu. Memang tak boleh lari dah. Biasa gitulah. Kenapa? Kerana takut tak cukup belanja. Kerana takut sibuk tak ada nak belajar. Itu bukan alasan besar. Alasan besarnya kerana belanja lah. Itu bukan orang tengah belajar. Orang tengah kerja pun sama. Sebab apa? Nak dua orang je. Nak dua orang je. Ada dua orang. Buat keluar dua orang. Mati tinggal hak asal dua orang. Hak ada dua orang. Lahir dua orang. Mati dua orang hak ada tu. Tambah dah. Tak tambah. Sebab tinggal hak dua orang. Tu hak dua orang tu. Kalau dua orang, ada dua orang. Hak dua orang mati seorang. Mati hak dua orang, tinggal seorang. Kan? Kenapa dia buat hak dua orang, 4 orang, hak orang tu banyak sikit kan? 4 orang banyak sikit. 6 orang, 8 orang, gitulah. Pula tu. Ramai. Sebab apa 4 orang aja? Sebab duduk bandar, belanja besar, pendapatan pula. Sebab apa tu? Sebab takut cukup makan mereka tu. You berhukum mana? Haram syirik kepada Allah. Jangan duduk gitu. Dah kenapa hati duduk gitu? Hati duduk macam takut je. Tu panggil hati orang awam. Hati orang lemah. Hati kata kita nak hisap ni. Kita nak hisap ni. Ni kita nak kira ni. Kita duduk bimbang sini lah. Sebab apalah kita ni lemah sangat. Sebab apalah iman kita lemah sangat. Keyakinan kita lemah sangat. Kenapa? Ni duduk pusing ni. Hak iman lemah gini ni lah. Mudah diperdaya oleh syaitan. Itu je lah. Tapi jangan duk kata haram. Jangan duk mudah-mudah mensyirikkan. Nak ngaji pondok, nak makan apa, kape walau pergi Mekah 15 kali. Allah kata siapnya dalam mudah. Di Mekah 15 kali pun kape. Dah nak ada pondok nak makan apa? Makan apa? Rezeki tu jamin dah kan? Kape. Kalau buat pengundian kita ramai-ramai duk ngaji ni, buat kertas cara duk tu kan. Anak duduk pondok, ya ke tidak? Mana kamu kita ni? Ya ke tidak? Anak duduk pondok ya ke tidak? Bukan kata anak lagi pondok, cucu nak pergi pondok pun tuk bergelepar. Cucu tak kena-kena dah ngetuk tu. Buat apa nak sibuknya? Nanti anak mu nak akan gapo? Tu nak kena-kena dah dengan cucunya. Buka api walau pergi Mekah 15 kali. Ni siap lah ke ni? Salah nama tu. Dah kenapa gitu? Ni iman lemah. Tu nak kena takut lah. Nak kena waswah, nak kena takut, nak terima apalah kitanya. Sebut kata nak ngaji agama. Patut kita ni waktu alhamdulillah ada kat anak cucu kita nak ngaji agama. Mudah-mudahan jadi bekalan lepas kita mati. Patut duk gitu. Tapi kenapa kita ni jadi kod lain? Tu kita curiga. Tak ada iman. Bukan tak ada iman. Iman tu tak ada orang semayabang mesti kena ada iman. Tak ada iman, semayabang tu dah terima. Tapi sebab apa lemah sangat kita ni? Duk mikir hidup atas dunia hak sementara. Hak lepas nanti kita duk mikir.
Kita setakat lega kalau mati pun tak apa dah. Anak-anak semua lepas belaka dah. Kerja sedap belaka dah. Kita mati pun tak apa dah. Sedap ingat mati dia senang boleh dia ingat. Tak apa dah. Anak-anak lepas belaka dah. Kerja sedap-sedap belaka dah. Dah using dah. Senang-senang belaka dah anak kita ni. Kalau mati pun tak apa dah kita ni. Jadi dia hidup ni setakat nak suruh anak dia hidup senang. Gitu je. Bukan hidup sebagai bekal lepas dah mati. Anak cucu sebagai bekal dah mati. Dah. Kita dah mikir lepas dah mati ni, anak cucu mana lah nampak kuat buat amal ibadat ni, hak jadi bekal kita ni. Anak ramai, cucu ramai. Anak belajar tinggi-tinggi. Nampaknya bab ngaji agama tak peduli mana. Bab ibadat pun hak wajib-wajib, gitu je hak sunat-sunat nampak tak sama sekali. Hak belajar pun tak penuh. Nampaknya duk kerja dunia, duk cakap dunia. Kalau balik rumah mak ayah pun duk cerita pakat dunia je. Kalau duduk rumah mak ayah pun duduk tengok hak kerja dia je. Hai, mana lah ni? Hak mana lagi bekal? Hak tu patut kita fikir. Kan eh? Tapi kita tak apa dah. Kita bekal cukup dah using dah. Mati tak benda dah eh. Bekal kita banyak dah. Ayah Haji Soleh, Mak Haji Solehah lah ke dah. Ada usingnya tu nya. Bekal banyak. Lepas tu tak apa duduk tangga tu. Terjamin duduk tangga tu tak apa. Jadi kenapa kita ni dalam ni setara tu? Tu nak kena kita kena muhasabah tu. Bab pegangan tetap dah ni kejap. Pastikan bahawa kita tidak mensyirikkan Allah dalam bab pegangan. Dalam bab pegangan bukan dalam bab zauq. Hak rasa di hati bukan dalam bab pegangan. Pastikan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Makna cara kasar, mentauhidkan Allah pada perbuatan, sekalian perbuatan yang berlaku, perbuatan Allah sekalian. Sebesar zarah pun tidak ada melainkan perbuatan Allah yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, yang berlaku di dunia, yang berlaku di hari akhirat. Hak baik, hak jahat, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Ini keesaan pada perbuatan. Tapi secara detailnya dipecah pula keesaan pada perbuatan kepada dua makna. Makna yang pertamanya, dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya bagi Allah perbuatan yang menyengutui ni yang bersyarikat lah, yang bersyarikat, yang bekerja sama akan Allah padanya pada perbuatan, tiada menyengutui oleh yang lainnya. Perbuatan Allah tidak menyengutui dengan perbuatan yang lain. Itulah. Kenapa? Semua hak Tuhan buat belaka. Walaupun zahirnya Tuhan buat, di saat kita buat. Tuhan buat, Tuhan menghasilkan perbuatan Tuhan di saat kita ikhtiar usaha. Zahirnya gitu kan? Tuhan lakukan di saat kita ikhtiar usaha. Adakah perbuatan Allah ni bekerjasama dengan ikhtiar usaha kita? Tidak sama sekali. Tidak bersekutu. Tanpa ikhtiar usaha kita pun Allah boleh lakukan. Kita ikhtiar usaha kita pun Allah tak mau lakukan, Allah tidak akan lakukan. Bahkan diri ikhtiar usaha kita tu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kena duduk situ. Sekarang zahirnya bahkan kita wajib berpegang, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Itu pegangan kita. Dan di perasaan kita pun itulah, kita pilih, kita buat, kita pilih, kita buat. Jadi di saat kita pilih dan buat, Allah pun melakukan perbuatan, tidak bersekutu dengan perbuatan kita. Bahkan diri perbuatan kita itu pun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersekutu ini, kalau bersekutu pada perbuatan, dinamakan bersekutu ni kan muttasil pada af'al. Berbilang muttasil yang berhubung pada af'al, pada perbuatan. Mana satu perbuatan bukan Tuhan saja yang buat, berbilang.
Sini jadi dua lah, Allah dan makhluk Allah. Yang lain ni makhluk lah. Oleh yang lainnya, yang lain daripada Allah. Siapa yang lain daripada Allah? Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kam ni berbilang. Tukang buatnya dua, Allah dan makhluk. Tetapi muttasil, yang berhubung dengan bahawa berkongsi pada satu perbuatan. Satu lagi di bawah tu munfasil, bercerai dengan makna hija masing-masing. Sebagai contohlah kalau kita, kalau muttasil ni satu barang yang berat kita angkat dua orang. Itu muttasil tu. Ada ni. Kan muttasil mana apa? Yang angkatnya dua orang. Angkatnya pada satu barang, muttasil yang berhubung dengan makna bekerjasama, berkongsi pada angkat tu. Itu muttasil dipanggil. Hak munfasil macam mana? Barang tu ringan. Mu angkat separuh, aku angkat separuh. Siap bahagianmu, mu berhentilah. Mana masing-masing. Tak usah tu, tak usah ni bagi lalu dah. Gaji malah pun mu kena selesai bahagianmu, aku selesai bahagianku. Itu dipanggil berbilang tukar angkat tapi munfasil, berasing-asing. Berasing-asing hija. Hak dia ni separuh ni dia angkat. Separuh ni hak dia angkat. Itu panggil apa? Munfasil. Hak muttasilnya berat sangat, tak boleh angkat masing-masing. Kena angkat dua orang. Angkatnya satu barang, dia panggil muttasil. Ini nak beza muttasil dengan munfasil. Jadi kita balik hak kan muttasil pada af'al. Berbilang tukang buat pada perbuatan dengan bahawa tidak keesaan pada perbuatan, dengan bahawa bersekutu pada perbuatan. Mana bersekutu pada perbuatan? Bersekutu pada perbuatan ni akidah Mu'tazilah Qadariyah dan juga akidah Tabaiyin. Dia bersekutu pada perbuatan ni gini. Tenaga yang ada di kita ni Allah yang letak, makhluk Allah. Sama jugalah khasiat di obat Allah letak, makhluk Allah. Sama je. Tajam dipisah Allah buat, makhluk Allah tajam. Pisah tu makhluk Allah. Tajam tu dipisah, tak ada pisah tajam, ada pisah tupu. Jadi pisah tu makhluk Allah. Tajam tu pun makhluk Allah. Api makhluk Allah. Panah di api makhluk Allah. Samalah juga. Makanan, minuman, di makanan tu Tuhan letak satu benda yang boleh mengenyangkan kita. Kemudian di minuman tu Tuhan letak satu benda yang boleh menghilangkan dahaga kita. Orang ilmu sains royak gapo tak tahulah. Kan tak ni? Lebih kurang sama je. Lebih kurang sama je. Tapi bezanya Qadariyah hanya pada satu perkara. Qadariyah ni Tuhan letak tenaga di hamba, kudrah di hamba. Lepas tu kudrah tu bekas. Adapun Tuhan letak khasiat di obat, Tuhan letak tajam di pisah, Tuhan letak panah di api, Tuhan letak apa-apa di nasi dan air yang bekas pula kemudian, itu bukan Qadariyah. Itu Tabaiyin, pegangan lain, nama lain, tapi hukumnya sama macam Qadariyah. Khilaf ulama kafir pegangan ni ataupun dosa besar. Tapi kita nampak macam sebalah dah, macam dekat-dekat. Tuhan letak tenaga di hamba, tenaga bekas. Tuhan letak khasiat di obat, khasiat tu menyembuhkan kita. Tuhan letak tajam dipisah, tajam tu yang memutuskan. Tuhan letak panah di api, panah tu yang menghanguskan. Bukan sama je. Tak. Hak Qadariyah hanya satu sahaja. Tuhan letak tenaga di hamba, kudrah, tenaga tu bekas. Itu hak Qadariyah. Tapi sama-sama terpesong belaka lah tu. Cuma kadang-kadang orang dibuh nama Qadariyah belaka. Khasiat di obat yang menyembuhkan, Qadariyah dia kata. Tajam dipisah yang memutuskan, Qadariyah dia kata. Ada. Bukan Qadariyah tu. Qadariyah, Jabariyah ni, Qadariyah Tuhan letak kudrah di hamba. Tu je. Kudrah dia bekas. Tu Tuhan letak khasiat di obat, Tuhan letak tajam dipisah, Tuhan letak panah di api. Itu pegangan Tabaiyin dia panggil. Tak apalah. Kita tak apa kenal mana. Mu'tazilah lah, Mu'tazilah. Apa nama besar pun apa? Dia Mu'tazilah satu nama besar. Dan kita dalam Qamus Marbawi, dalam Mu'tazilah ni ada 20 ajaran. Itulah. Ginilah ajaran sesat. Ajaran sesat. Di bawah tu puluh-puluh puak pulanya. Tak sama. Tapi kata apa?
Ha? Nak apa panggil apa? Ha? Apa panggil begitu? Hak besar yang tulis tu ajaran sesat. Lepas tu pahaman dia kita macam banyak bawah tu pula. Apa panggil apa? Ha? Mu'tazilah. Betul bawah tu ada macam-macam lah. Qadariyah, Jabariyah, Taba'i, macam-macam bawah tu. Lepas tu dalam kaum Mabawi mengatakan Mu'tazilah ni di bawah tu ada 20 fahaman yang asing-asing. Perkara jahat bukan datang dari qada Allah. Tu fahaman Mu'tazilah, tapi fahaman lain pula. Hak Qadariyah fahaman lain. Mana ni? Golongan yang berpegang perkara jahat bukan datang dari qada Allah, itu fahaman lain pula, tapi Mu'tazilah mana? Apa tu tadi tu? Tuan letak khasiat di obat, tuan letak tajam di pisau, tuan letak panah di api. Sampai masa khasiat tu yang menyembuhkan, tajam pisau tu yang memutuskan, panah di api yang menghanguskan. Letak Mu'tazilah lah. Jadi nama dia Taba'iyin. Puak-puak yang berpegang perkara tu berlaku secara tabi'i, secara semula jadi. Tapi Taba'i ni ada dua golongan pula. Ada hak kafir ijma' ulama. Hak kafir ijma' ulama, Taba'iyin, hak kam munfasil. Tu kafir ijma' ulama. Obat menyembuh sendiri-sendiri, tak kait dengan khasiat yang tuan letak di obat. Pisau memutuskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan tajam yang tuan letak di mata pisau. Api menghanguskan sendiri-sendiri, tidak berkait dengan kepanasan yang Tuhan letak di api. Itu kan munfasil pada perbuatan. Itu kafir ijma' ulama. Itu Taba'i juga. Taba'i dia ada dua golongan. Satunya hukam muttasil, satunya hukam munfasil. Ada cerita hukam muttasil dulu ni. Hak bekerjasama pada satu perbuatan. Contohnya Qadariyah. Qadariyah berpegang Tuhan letak kudrah di hamba. Tuhan letak tenaga di hamba. Sampai masa tenaga itulah yang menggerakkan tubuh badan hamba, dan tenaga itulah yang menghasilkan pekerjaan hamba. Ni Qadariyah. Hamba bekah sendiri dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Tak. Tapi ketika hamba mau bekah tu, Allah menentu pada azan. Allah menentu pada azan. Allah mengqadakkan pada azan. Tetapi qadar perbuatan Allah tidak. Qadar perbuatan Allah hanya Tuhan perbuat, letak kudrah di hamba. Sampai masa kudrah tu yang melakukan, bukan qadar perbuatan Allah yang bersifat kudrah dah. Tetapi apa yang hamba akan pilih dan lakukan, Allah menentukan pada azan. Sampai masa hamba pilih dan buat, hamba pilih sendiri, hamba buat sendiri. Hamba pilih dengan IQ yang Tuhan letak di hamba. Hamba buat dengan tenaga yang Tuhan letak di hamba. Itu je. Ini Qadariyah. Faham tak? Saat kita memilih ni, akal kita memilih sendiri. Saat kita melakukan, kudrah yang ada di hamba ni yang melakukan sendiri. Tapi akal ni, IQ ni mari mana ni? Tuhan letak. Tenaga di hamba mari mana ni? Tuhan letak. Jadi maknanya kalau Tuhan tak letak IQ, tak boleh pilih juga. Kalau Tuhan tidak letak tenaga di hamba, tak boleh buat juga. Jadi ada bahagian Tuhan. Mana bahagian Tuhan? Letak IQ di akal. Itu kerjaan Tuhan. Mana kerjaan Tuhan? Letak tenaga di hamba. Itu kerjaan Tuhan. Lepas tu IQ yang bekas sendiri, tenaga yang bekas sendiri. Itu dia panggil bersyarikat. Itu dia panggil kam muttasil. Hak Allah separuh, hak hamba separuh. Adapun kalau akal hamba memilih sendiri, tidak berkait dengan Tuhan letak IQ di akal. Kalau kudrah di hamba ni bekas sendiri, tidak berkait dengan tenaga Tuhan letak di hamba, itu kan munfasil. Itu kafir ijma' ulama. Itu bukan Qadariyah. Itu bukan Qadariyah. Ya tak? Itu beza tu. Qadariyah, hamba pilih dengan IQ yang Tuhan letak. Hamba usaha dengan kudrah yang Tuhan letak di hamba. Adapun kalau akal memilih sendiri mutlak, ni akal ni sendiri, bukan Tuhan letak IQ di akal ni.
tenaga ni sendiri yang bekas, tidak kait dengan keterah Allah letak, itu kamun fasil. Ada ni suku sakat dah, tak ada Tuhan situ, tak ada. Memilih tak ada Tuhan, melakukan pun tak ada Tuhan. Mana apa? Mutlak kitanya tu munfasil, berasing-asing sungguh, tak ada bekerjasama langsung dengan Allah. Itu kafir ijma' ulama. Hak qadariyah ni separuh-separuh. Akal IQ dia akal ni Tuhan yang bubuh. Tuhan tu. Kuasa Tuhan yang bubuh IQ dia akal tu. Kemudian tenaga di kita ni sihat, gagah ni. Siapa yang bubuh? Allah yang bubuh, Allah yang buat, Allah yang jadikan. Tu ada Allah. Lepas Allah letak IQ dan akal, kerjaan Allah. Lepas Allah letak tenaga di hamba, kerjaan Allah. Habis dah kerjaan Allahnya. Akal IQ tu pula yang beri bekah. Tenaga di hamba yang beri bekah. Ini panggil kam muttasil, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Ini khilaf ulama. Pandangan Taif mengatakan kafir juga, kekal neraka selama-lamanya. Tapi pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir, tidak menghukumkan kafir. Akidah yang fasik lagi mubtadi' dipanggil. Akidah yang fasik lagi mubtadi'. Fasiknya akidah yang dosa besar. Kita biasa dengar pasik ni orang tak semayang, dosa besar tu kan. Pasik ni orang yang berjudi, minara, makan riba, makan rasuah. Tu dosa besar belaka tu, fasik tu. Orang yang mengekali dosa kecil, fasik. Dia dedah aurah 24 jam, fasik. Dia dedah aurah ni sekecil. Main dedah aurah pergi jabak dia pagi pas ke petang, fasiklah dia mengekali. Hak tak mengekali ni pasal mana? Nampak nak hujan, tak ada cari dah kain tudungnya. Dia pun pakai hunggar keluar gitu je, mongeng. Mongeng ke? Mongeng dah. Ke mongeng ni tak pakai baju. Tak pakai baju mongeng. Hak tak pakai tudung kepala tak ngin mongeng. Mongeng kau. Bukan kemar gantung je mongeng. Baju pakai pun kepala tak tudung mongeng lah orang panggil. Dogo. Dogo. Maknanya kalau nak ambil kain tudung, basah dulu tu basah dulu dekat tudung Allah sekejap je. Dia pun hunggar turun. Tu panggil tu dosa kecil tu. Tapi jangan buat mudah-mudah pula. Dosa kecil je. Buat apa dosa besar lalu kalau kita mengkecilkan dosa kecil. Jangan. Jangan pula mengkecilkan dosa kecil. Jadi besar lalu dah. Tapi kalau dia dedah aurah, tu fasik kerana mengekali dosa kecil. Jadi kita biasa dengan fasik ni orang yang tak semai puasa. Yalah. Dan juga orang yang berpegang akidah qadariyah ni fasik, dosa besar. Dosa besar akidah ni lebih besar daripada dosa besar dak semayang, dak puasa, berjudi, minarak lagi. Dia banyak dosa besar kan? Riak dosa besar, takabur dosa besar, hasad dosa besar, banyak dosa besar tu. Tapi dosa besar pegangan lah, hak lebih besar sekali. Hak nak kafir ni hak dosa besar ni. Hak kafir tu ada benda dah tunya, kekal neraka selama-lamanya. Ini hak dosa besar ni. Kemudian orang berjudi minum arak, malaikat akan catat dosa besar di saat dia berjudi, di saat dia minum arak. Berjudinya mungkinlah seminggu sekali ke sebulan sekali ke mana tahu. Dia minum araknya time-time dia rehat malam-malam ke. Jadi masa dia berjudi menarak tu malaikat akan catat dosa besar. Lepas dia berhenti berjudi, lepas dia berhenti menarak, ada dosa besar tu. Bukan tak ada. Malaikat nak catat dah dosa besarnya. Hak dosa besar sebelum tu selagi tidak bertaubat kekal di situ. Bukan timbul dosa lain pula. Dosa kerana tidak segera bertaubat tu dosa lain pula. Adapun dosa pegangan ni, qadariyah ni, malaikat akan catat dosa besar setiap saat, termasuk ketika kita semayang, ketika kita puasa Ramadan, ketika kita berada di tanah haram Mekah. Malaikat catat dosa besar. Maka semayang puasa kita tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sah, tidak wajib diqadakkan sekalipun. Tak ada. Gimana? Orang semayang seteriak dosa besar tau tak? Lima semayang dia sah tu sah.
hak ni semayang sedang akidah Qadariyah. Ada benda tak terima. Walaupun sah sebab dia masih lagi dihukumkan sebagai orang Islam, tak hukum kafir lagi dia ni. Tapi dosa besar. Itu cerita hak amalan hak besar tu. Semayang hak paling besar, puasa, haji hak wajib-wajib dah ke tu. Lepas tu kalau dia ngaji Quran, kalau dia berzikir, dia ngaji Quran. Dia ngaji Quran. Amal wajib tu tak terima, ngaji Quran tak nak terima dengan kadang kita dosa besar. Tak terima kita ngaji Quran dan kita berpegang akidah dosa besar. Bukan Quran tu akan laknat balik sebab kita tidak berpegang akidah Quran. Lepas tu nak berzikir la ilaha illallah, nak baru iman, mana? Nak baru tauhid, nak baru duduk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang nak berzikir dengan la ilaha illallah, nak baru iman ni, iman yang sebenar. Mengesakan Allah yang sebenar. Ini dak iman dak cara, tauhid dak cara, nak zikir je, nak baru iman. Iman ambil mana? Dia kata dah kita lahir sebagai orang Islam kan? Itu Islam, kita cerita bab iman ni. Islam, iman, ihsan tak ada nak beza ni masalah lah. Kata nak berzikir pun ngaji bab akidah lu molek. Halang zikir. Payah kau pesan gini. Payah. Halang zikir pula dah. Orang suruh ngaji bab akidah lu molek. Hak zikir-zikir ni sunat. Tak. Nak baru iman. Nak baru iman. Apa iman tak ada. Duk pegang akidah yang dosa besar. Tak akidah dosa besar. Akidah kafir. Lagi berat. Apa pun gini lah. Duduk bimbang. Macam mana ni. Bila ustaz tu cerita bab pegang kita jadi curiga. Dia memang tak ada ilmu. Lepas tu orang jadi menipu pula. Tak apalah. Ada jalan mudah. Ada jalan. Dia payah. Hak peseng gini. Tu nak halang zikir tu. Nak halang zikir. Mustahil nak halang zikir. Tapi nak zikir-zikir pun kemah wajib dulu. Ke mana? Macam gini lah. Main duduk masjid. Semua. Lepas tu anak bini mana di rumah kerja buat doa. Dia nak halang buat ibadat. Bukan. Ada kewajipan orang lain macam mana? Ke mana? Ni payah seumpama ni. Orang kata, bukan kata halang ibadat majlis surat, tapi kita ada tanggungjawab. Kita kena kerja lah nafkah keluarga. Itu kewajipan kita. Nak menghalang orang ibadat. Bukan. Buat ibadah tu kan utama hak wajib dulu. Ada kelapangan kita perbanyakkan amal sunat. Ni dak ni hak sunat. Nak berzikir. So sekejap bab iman masalah. Apabila masing-masing pegangan saya curiga, jadi kepanasan. Ni payah ni. Anak masa akhir dia kata nak halang zikir pula dah. Nak halang kata la ilaha illallah. Dia tengok dia seorang je berzikir la ilaha illallah bang kali. Tapi kita nak perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Ni mentauhidkan Allah dulu molek, kejap molek ni. Ngaji dulu molek. Jadi hak amal wajib pun dalam keadaan malaikat tak dosa besar. Berpegang akidah Qadariyah yang pandang muktamad kata dak kafir. Macam mana? Sebaliknya, kalau berpegang dengan akidah mentauhidkan Allah, sebesar-besar pahala. Mereka akan catat pahala selama mana kita berakidah dengan akidah mentauhidkan Allah. Ni duk tekan bab pegangan ni. Tadi cuma kita nak faham molek, kita pegang je. Tak ada baca apa-apa, tak ada buat apa-apa. Kita duk buat, duk baca ni amal zuhir, pekoh tasawuf. Ni nak memantapkan hak dalam ni. Itu je. Akidah yang fasik lagi mubtadi'. Dia panggil mubtadi' ni akidah yang bid'ah. Akidah yang diada-adakan, yang tidak ada pada masa Nabi. Bid'ah ni lah Nabi kata bid'ah yang sesat. Tempatnya neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena ingatlah, walaupun Qadariyah ni atas pandang muktamad dan hukum kafir, tetapi bila amal ibadah kita tidak diterima, di saat yang sama malaikat duk catat dosa besar, macam mana kita nak hadapi khatimah kesudahan kita? Amalan kita tak terima. Semayang lepas kewajipan, tak kena qada. Puasa Ramadan lepas kewajipan, tak kena qada. Pergi Mekah lepas kewajipan sekali sama hidup, tak kena pergi sebulan.
tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Mensyirikkan Allah pada perbuatan, tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Perbuatan Allah letak gagah di hamba, beres perbuatan Allah. Hamba pula yang bekas dengan kudrah tenaga yang Tuhan letak di hamba. Ini contoh qadariyah. Tapi Allah bukan sebagai Rabb. Rabbil alamin, tak ada Allah ni. Allah bukan sebagai tuan. Tuan apa? Hak dia separuh je. Hak baki pula hak makhluk yang buat. Lucu Rabbil alamin tu. Lepas tu pandang-pandang mengatakan kafir qadariyah ni bukan dosa besar. Lepas tu masalah yang samalah. Tuhan letak khasiat di obat, khasiat tu menyembuhkan. Tuhan letak tajam di pisau, tajam tu memutuskan. Bukan Allah dah. Tuhan letak panas di api, panas tu yang menghanguskan. Tapi khasiat di obat hak Tuhan. Tajam di pisau, Tuhan yang buat. Panas di api, Tuhan yang bubuh. Tapi lepas itu bukan Tuhan dah. Jadi macam tu wakil Tuhan, gitulah barangkali. Tapi tidak keesaan pada perbuatan, bersekutu pada perbuatan. Ni, bersekutu pada perbuatan. Ini kam muttasil pada af'al. Sekarang hak ni lah hak banyak. Hak ni lah hak banyak berpegang. Kita bekas dengan tenaga Tuhan letak kita. Obat menyembuhkan dengan khasiat yang Tuhan letak di obat. Saya pernah cerita sokmo ni. Dia cerita cakap molek, alhamdulillah dengan izin Allah semenjak saya makan obat tu penyakit saya sembuh. Alhamdulillah dengan izin Allah. Mana cakap comel lah. Tapi kalau dia cakap, oh power obat tu. Semenjak makan obat tu padang pun mahal. Hilang lalu penyakit. Kita tak kata apa juga. Tapi abang apa cakap dak berlapik langsung ni. Pegangan dia, dia tak cakap lah pegangan tu tak ada keesaan pada perbuatan. Tu lupa ke Tuhan gitu tu. Mulut nak kata alhamdulillah pun payah, dah hati nak bersyukur pada Allah. Hak mulut mudah je alhamdulillah, payah apa? Hak hati ni payah. Kalau hak mulut hak mudah pun dak nak kata alhamdulillah, hak hati. Tapi pegangan tidak kasih pegangan tu tak dah. Dah ni. Hak ni cakap maulid alhamdulillah dengan izin Allah semenjak saya makan obat tu penyakit saya sembuh. Ada apa-apa dia pergi sambung pula. Di obat tu Tuhan letak khasiat, Tuhan mengizinkan khasiat tu menyembuhkan saya. Allah. Jadi bukan Allah yang menyembuhkan. Iyalah. Tapi mari daripada Allah juga. Sebab khasiat tu bukan ada sendiri situ. Khasiat yang ada di obat tu Allah juga yang bubuh. Iyalah. Khasiat yang ada obat tu bukan ada sendiri, memang Tuhan juga yang bubuh. Tapi yang menyembuhkan Tuhan ke khasiat? Tuhan khasiat lah buat pula. Itulah kata macam qadariyah. Oh pergi kau tu pula. Ni akidah khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Sebab apa? Sebab tidak keesaan pada perbuatan. Menyembuhkan bukan Allah buat, khasiat ada, tapi Tuhan benarkan. Tuhan benar ni makna Tuhan tak sekat, Tuhan tak halang, tu makna dia. Kita keesaan pada perbuatan, obat tu Tuhan buat, khasiat dia obat Tuhan buat, kita makan obat pun Tuhan buat, sembuh pun Tuhan buat. Itu keesaan pada perbuatan. Segala-galanya perbuatan Allah tanpa bersekutu dengan perbuatan yang lain. Bersekutu pada perbuatan dinamakan kam muttasil pada af'al. Berbilang tukang buat pada satu perbuatan tapi berkongsilah tapi pada satu perbuatan. Menyembuh perbuatan Allah separuh, sebab khasiat tu Allah. Tapi menyembuh sungguhnya khasiat yang buat. Itu panggil bersekutu pada perbuatan. Tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Bersekutu tu dipanggil mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna keesaan pada perbuatan, makna yang pertama. Dan bahawasanya tiada bagi yang lainnya, yang lain adalah satu perbuatan atas jalan mengadakan tidak ada. Tiada satu perbuatan pun atas jalan mengadakan. Yang mengadakan hanyalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna yang kedua, keesaan pada perbuatan dengan bahawa segala perbuatan hak dia belaka. Tiada satu perbuatan pun yang bukan perbuatan Allah Subhanahu wa taala
Kalau ada satu perbuatan suku sakat pula yang berkah, itu dia panggilkan munfasil pada perbuatan atau kafir ijma' ulama. Obat menyembuhkan sendiri-sendiri atau kafir ijma' ulama. Tadi obat menyembuhkan dengan khasiat yang Tuhan letak di obat itu hak bersekutu. Obat menyembuhkan sendiri sehingga tak ada kait pun dengan Allah. Itu kan munfasil atau kafir ijma' ulama. Ini pegangan. Adapun percakapan, cakap asbab. Tadilah makan obat baik, itu cakap asbab. Itu tak salah. Itu cakap asbab tu tak salah. Dalam Al-Quran pun banyak tuan sandar kepada asbab. Dalam hadis pun dah banyak Nabi bersabda sandar kepada asbab. Itu sandar pada asbab tu tak salah. Quran pun banyak sandar pada asbab, hadis pun banyak sandar pada asbab. Tuhan sandar terbang burung ni bijanahai. Bijanahai. Mana apa? Wala ta'irin yatiru bijanahai. Dan tidak adalah burung yang terbang dengan dua sayapnya. Burung terbang dengan dua sayap. Tuhan kata wala ta'irin yatiru bijanahai. Tidak adalah burung yang terbang dengan dua sayapnya. Illa umamu mislukum, illa umamu amsalukum, melainkan ummah seumpama kamu dalam ayat ada. Wala ta'irin yatiru bijanahaihi. Tidak adalah burung yang terbang burung ni dengan dua sayap. Burung terbang dengan dua sayap. Yatiru bijanahaihi. Burung terbang dengan dua sayap. Dah terbang burung Allah buat, bukan sayap yang buat. Itu Tuhan kata sayap tu, itu Tuhan sandar pada asbab zahir. Tapi segala-galanya kullum min indillah. Kata ilmu yang Muhammad, semua perkara datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terbang burung Allah yang buat, bukan sayap yang buat. Makhluk tak bekah sama sekali. Ada orang ngajar gitu, ada orang mari cek. Nak mari cek orang ngajar sebab dapat aduan. Antara orang ngajar tu terbang burung bukan sayap yang buat, Allah yang buat. Hak tukang cek pula kata, dia mengajar salah lah maknanya. Ada ke dia mengajar burung terbang pun sayap yang buat, bukan Allah yang buat. Burung yang terbang tu Allah yang buat, sayap tak berkah. Ada ke? Dia kata salah pula orang ngajar tu. Dia ditugaskan untuk cek orang mengajar. Sebab dapat laporan mengajarnya salah. Di antara hak kawan tu mengajar, ustaz tu mengajar, terbang burung Allah buat, bukan sayap buat. Ada ke dia mengajar terbang burung pun Allah juga buat, bukan sayap buat. Kata mana pula dia ni? Tapi macam saya sebut sebelum, saya tak pernah tanya. Dah hantar pegang pun ni. Kena hantarlah. Tak cakap macam biasa ni. Awak tak jadilah. Dak nak tanya hantar pegang macam mana? Sayap ni bekas ke? Dak tanya apa? Dak terkeluar nak tanya. Takut. Takut. Tapi Allah kata nak dicek. Lepas tu ada ke dia mengajar terbang burung tu pun Allah, bukan saya yang buat? Memanglah Allah, makhluk tak bekas. Tapi dalam Quran tu yatiru bijanahaihi. Terbang burung dengan dua sayap. Itu asbab laka. Tu apa sandar pada asbab? Kita sandar asbab tak salah. Makan obat, makan nasi, minum air, kipas sejuk, ekong sejuk, matahari panas. Tu cakap sebab laka tu. Pegangan tak dah. Itu semua yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pegangan. Hati kita lalai lupa. Hak buat tu Allah Taala, itu tak salah. Itu orang awam. Faham tak dah? Di kitanya sekarang kita sejuk, sedap duduk, ekong lah sedap. Kena ikut lagi. Sedap molek tak? Sedap molek tak ekong ni? Takut dah panas molek ke, dah sejuk molek ke ustaz? Dah sejuk bagaimana? Ekong lah. Ni dengar suara sedap terang molek, speaker molek, latah molek. Kalau tak ada speaker, tengok. Boleh dengar molek ni, telinga molek. Ataupun bubuh benda apa tu, elah dalam dia akim tu. Sedap dah dia ngaji ni sebab dia bubuh. Apa ni? Nah telinga tu lah, dia dengar khutbah pun sedap dah dia kata. Sebab dia bubuh. Ni ada bulan telinga tu. Bubuh benda tu lah. Barulah telinga dengar molek. Pakai cermin mata pula boleh tengok kitab terang molek. Cakap dalam makhluk, hati pun ingat makhluk. Itu orang awam. Tapi pegangan
tetap dah segala-gala perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.